Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Hadis 580. Tajuknya zakat lagi dah. Tak habis lagi kita berzakat. Hadis 582 ni menyebut Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna mar'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatul laha wa fi yadi ibnatiha miskatan min dhahabin faqala laha atu'tina zakat hadha qalat la qala ayasurruki an yusawwiruki Allah bihima yawmal qiyamah sawaraini min nar wa alqathuma. Rawahu salasah wa isnaduhu qawiyyun. Daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapaknya radhiyallahu anhu, daripada datuknya radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya. Sedang di tangan anak perempuannya terdapat 2 gelai emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu telah mengeluarkan zakat daripadanya? Beliau menjawab, belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu ingin Allah Subhanahu wa taala memagari diri kamu dengan 2 pagar daripada api neraka pada hari kiamat? Lalu beliau mencampur kedua-dua gelai tersebut. Ini riwayat As-Salasah dan sanadnya kuat. Mungkin kita dengar hadis ni ada berasa keliru sikit. Sebab apa yang kita tahu, mah kalau jadi pakaian tak kena zakat. Tapi mari hadis ni seolah-olah kena zakat. Hadis ni lagu mana? Dia sebut ada seorang betina tu mari jumpa dengan Nabi, bawa anak betina dia. Di tangan anak betina dia tu ada gelai. Tiba-tiba bila Nabi tengok gelai tu, Nabi tanya, waktu bik zakat ada kodok ni? Dia kata, dok lagi. Nabi kata, munak kodok sesok mu kena pagar kau api neraka. Dia dengar lagu tu, dia pun capuk lalu gelai dia. Jadi kalau tengok gini macam kena zakat juga. Hak duduk tangan jadi pakaian. Sedangkan kita bincang pada minggu-minggu yang lepas, mah kalau sudah jadi ke pakaian, orang tina lah, tak kena keluar zakat. Jadi hak ni kita nak tengok ni. Sebab nampak seolah-olah bercanggah hadis ni. Okay. Kita pergi sikit lagi dah. Baca pula 583. وصححه الحاكم من حديث عائشة في سوارة من فضة لبستها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim daripada hadis Aisyah, iaitu kisah Aisyah memakai gelai perak. Dan setelah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah beliau mengeluarkan zakat daripadanya? Jawabnya tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi kamu neraka sebagai ancaman. Jadi dua-dua hadis ni seolah-olah macam serupa. Pakaian orang tina pun kena zakat. Jadi kita tak boleh jatuh hukum lah dengan tengok kepada hadis secara zahir, kerana ada hadis lain yang mengatakan tak apa. Jadi dua hadis ni kita cuba tengok perbincangan dia. Usah lagi. Dia kisah lagi dengan 584. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu
awdahan min zahabin faqalat ya Rasulullah akanzun huwa faqala idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin rawahu Abu Daud wa Daraqutni wa sahahahu al-Hakim. Daripada Ummu Salamah ni isteri Nabi juga, iaitu Nabi kahwin dengan dia setelah suami dia Abu Salamah ni mati. Bahawasanya ia memakai perhiasan daripada perak. Tadi mah ni perak. Lalu dia tanya Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah ia termasuk dalam harta yang disimpan? Adakah mah yang duduk tangan aku ni termasuk daripada mah perak yang disimpan? Sebabnya ayat Quran menyebut siapa yang menyimpan bertimbul-timbul mah dan perak ni, berilah berita gembira, iaitu akan dibakar dengan neraka. Macam ni. Jadi takutlah dianya. Hak duk tangan ni dia kata, hak perak duk tangan dia kena tak apa kau, dia kata termasuk orang termasuk dalam gulungan orang duk simpan mah juga kau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu membayar zakatnya maka dia tidak termasuk dalam harta yang disimpan. Simpan tak apa. Tapi maksud simpan bertimbul-timbul tu dia tak keluar zakat. Ini riwayat Abu Daud dan Daraqutni dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Jadi 3 hadis ni semuanya menunjukkan bahawa pakaian orang tino pun kena zakat juga. Kita nak tengok dah. Hadis ini mengandungi penjelasan hukum zakat emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Dua ni lah. Kalau besi tak kena, emas, temaga tak kena. Secara zahir, kita tengok ke zahir hadis tadi, 3 hadis tadi menunjukkan bahawa perhiasan yang dipakai dalam bentuk emas dan perak diwajibkan zakat, sama ada perhiasan tersebut sedikit atau banyak. Budak pakai pun tak boleh juga. Hal demikian kerana 2 gelang emas dan perhiasan daripada perak yang disebut dalam hadis sudah pasti tidak mencapai nisab zakat emas dan perak. Kalau tengok kau sahih gelang emas dengan perak hak duduk lengan kau, cicing hak duduk jari kau, tidaklah sampai kepada hak nisab dia. Bapa yang kena juga. Namun oleh sebab ulama berbeza pandangan tentang kedudukan hadis ini. Situ. Bila keadaan lagu ni, bila bercanggah dengan hadis lain, ulama dia tengok hadis mana kuat. Dia tengok kedudukan hadis. Maka mereka juga berbeza pandangan tentang hukum zakat perhiasan yang dipakai, sekalipun mereka bersepakat tentang kewajipan zakat emas dan perak secara umum, termasuk emas dan perak yang dijadikan perhiasan semata-mata. Hal tu dia tidak balas dah. Kalau perhiasan pun kalau terlalu banyak misalnya, kena juga zakat ni. Kalau tengok ni, dia duduk di tangan seorang-orang pun seolah-olah macam kena zakat juga. Situ dah. Namun Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai atau dipinjam adalah wajib. Dia ketat sikit mazhab Abu Hanifah. Mereka berhujah dengan dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak secara umum, tanpa membezakan antara yang dijadikan perhiasan. Jadi Imam Hanafi ni dia tidak kira asalkan emas dan perak, buat perhiasan kau ataupun letak saja kau simpan emas toko, dia kira barang tular, kena keluar zakat belaka. Jadi kalau tengok gini, ketatkanlah hukum mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah. Kita mazhab Syafi'i ni, kalau jadi kau pakaian, pakai dalam orang panggil secara wali, orang pakai tak kena keluar zakat. Kalau kita bincang dah baru ni kan,
negeri Kelantan kita ni, asal kerja di pakaian banyak mana-mana. Tak apa, dia tak ada urus lah. Jadi situ, jadi beza sakai tu dengan mazhab Hanafi. Dia berdalilnya ayat Quran ni. Ini dalil bagi Imam Hanafi. Ayat Quran ni yang menyebabkan Ummu Salamah tadi dia tanya Nabi, adakah termasuk dalam golongan ni? Ni lagu mana golongan ni? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini ayat Quran surah berapa? Tak ingat nak tulis. Ini ayat Quran ini. Jadi macam Ummu Salamah tu dia tanyalah, sebab ayat Quran ni sebut siapa dia simpan emas dan perak dengan tak waktu ambil zakat, termasuk dalam orang yang disebutnya akan diazab di akhirat nanti. Jadi takutlah dia nya. Jadi Imam Hanafi dia pegang kepada ayat Quran ni. Sifat kata benda tu emas dan perak, sama ada pakaian kau ataupun simpan saja, kena keluar zakat. Nampak? Dapat lagi tadi. Okey. Hal ini disokong oleh hadis 582 dan 583 yang menyatakan kewajipan zakat emas dan perak meliputi semua jenis sama ada sedikit ataupun banyak. Tengok situ dia. Boleh faham dah tu dia. Kita duduk alik tu dulu. Duduk alik kena bayar, kena waktu ambil zakat walaupun sikit. Dia emas dengan perak ni dia bagi berharga. Tak lagi benda ni tak jatuh nilai dah. Tidak seperti benda lain. Beli kereta, kau turun, gapo dia pakaian, kau turun. Semua benda turun kau. Dia tak ada naik ada lah. Betul tak? Naik. Tu je sebab. Cuba tengok. Jumhur ulama. Ni sedap adik kita ni. Bila sebut jumhur ni, mana jumhur. Perkataan kita majority. Ramai. Kalau tadi Hanafi seorang. Bila kita sebut mazhab ni, empat mazhab. Siapa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ahmad Hanbali. Semua ni orang panggil ulama salaf. Hak ulama kedua dia panggil khalaf. Salaf ni maknanya dia letak taruh mana ulama-ulama. Dia kata kita nak beri nama salaf ni sekat 300 Hijrah. 300 halaka start daripada Nabi, hijrah Nabi tu sampai ke 300. Siapa dia hidup zaman tu dia panggil salaf. Lepas pada 300 khalaf. Salah khalaf. Kebetulan imam pak mazhab ni kan salah belaka. Imam Hanafi kalau tidak silap dia beranak tahun 80 Hijrah. Dia mati tahun 150. Imam Malik tak ingat dia beranak, tapi hak dia matinya 179, tak sampai 300 lagi dah. Imam Syafi'i kita beranak 150, mati 204. Tak sampai lagi 300 dah. Imam Ahmad ni dia matinya 241. Jadi empat orang ni dia panggil ulama salaf. Biar reti kata perkataan salaf. Bukan salah dah, salaf huruf F. Boleh cikgu bahasa? Sebut salaf. Jangan kata salah. Salaf. Mana tahu dia? 300. Ulama hak kedua ni dia kata khalaf. Supaya Imam Nawawi dia mati tahun 970 ni. Lepas dah. Imam Ghazali 505.
Hok dia lagi Ibnu Hajar kapol 8,852, Imam Sayuti pula 911 ke dia bakal tu dah. Orang panggil Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar, jadi ada. Syekh Abdul Qadir Jilani, tu ke dia yang belakang. Jadi Imam Pak mazhabnya orang panggil salah. Apa yang kita nak tahu sangat salah? Kalau bertemu pendapat salah dengan khalah, kena pakai salah. Situ aling dia. Pasal apa? Siapa dia jamin? Nabi jamin. Mana hadari Nabi jamin? Nabi kata khairul qurun qarni. Kurung yang paling terbaik sekali ialah kurung aku. Kurung-kurung ni 100 tahun. Dia sahabat apa semua 100 tahun. Summal ladina yalunahu, Nabi kata. Dan generasi yang mengiringinya 100 tahun pula. Summal ladina yalunahum, mari pula 100 tahun, tidak 300. Nabi jamin. Betul demon ni. Berapa? Kok 400 500 tahun ni kok clear. Nabi tak jamin. Baik, sekarang ni kita nak ajak orang kembali kepada salaf. Kembali kepada Quran dan hadis mengikut pemahaman salaf. Apa yang nak pemahaman salaf tu? Sebab Nabi garanti. Faham tak kedudukan? Bila kita nak ajak orang kembali kepada salaf, nak baca kitab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, demo tuduh macam-macam. Dia tuduh apa? Wahabi. Ni kita rasa pelik. Okay. Bila kita nak ngaji akidah, dia sibuk gegel-gegel ni. Dia kata kita nak Asy'ariyah. Asy'ariyah ni hak ngaji sifat 20. Siapa dia Asy'ariyah ni? Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia duduk mana? Dia mati tahun 324. Khalah dah 300 dah. Khalah. Kita nak ngaji akidah juga. Kita tak sik, kita tidak asik. Dia mau nak ngaji khalah tak apa. Kita nak ngaji salah. Siapa dia? Siapa dia buat buku akidah dia? Imam Syafi'i ada kitab akidah dia. Kalau dia kata tak ada tengok tu, kita tengok kitab pekor. Tak ada tengok dah, dia mau tak cara. Dia ada kitab akidah Imam Syafi'i secara bersanad. Terjemuh ke Melayu tu ada. Nampak ada situ. Lepas tu kali orang yang berpegang kepada akidah Abul Hasan Asy'ari ni, sifat 20 ni, dipanggil Asy'ariyah. Khalah tu dah. Kita nak akidah salah, nak siapa dia? Biarlah. Kalau duduk Mekah lah ni, pokok tu Imam Mekah ni. Nama dia Hanabilah. Itulah apa ya? Asy'ariyah. Nak suruh biar reti dah. Orang duduk cara. Asy'ariyah Hanabilah. Siapa dia Hanabilah ni? Hanabilah ni Imam Ahmad bin Hanbal. Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari. Mana dulu? Nya dulu Imam Ahmad lah. Tak diriwayat ada Imam Ahmad mati 241. Generasi yang dijamin, digaranti oleh Nabi. Hak dia ni Nabi tak garanti. Bila bertemu dua ni kena pakai hak ni. Sebab tu kita nak Hanabilah. Temu duduk bangga dengan Asy'ariyah, kita bangga dengan Hanabilah. Siapa dia Hanabilah? Imam Ahmad bin Hanbal. Dari segi ngaji pun, orang panggil Tok Guru pun, Imam Ahmad ni ngaji dengan siapa? Dah lah dia ni, Nabi garanti dah duduk di lapisan 300 tahun ala awal dah. Imam Ahmad ni anak murid ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula anak murid ke Imam Malik. Dia titih lagi tu. Imam Malik ni pula, Imam Malik ni pula anak murid kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri nama dia. Ibnu Syihab Az-Zuhri pula
anak murid kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi, anak murid Nabi. Tidak dia mengaji comel ni. Daripada Imam Ahmad Seri sahabat Nabi lah. Okey, sedap kali kita berakidah, ngaji akidah dengan Imam Ahmad Hanabilah. Kalau dia tanya dia mana kawan Hanabilah, bapa Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni anak murid Imam Syafi'i, anak Imam Syafi'i anak murid Imam Malik, Imam Malik anak murid Ibnu Syekh Az-Zuhri, Ibnu Syekh Az-Zuhri Anas bin Malik sahabat Nabi, anak murid Nabi. Dia Abu Hasan Sy'ari ni anak murid siapa? Tak ada orang boleh royak. Tak ada orang yang boleh royak Abu Hasan Sy'ari tu guru dia siapa. Khabar-khabar pun topik dia seorang tokoh akidah. Faham tak? Tak ada orang tak boleh royak. Di situ. Betul tak? Okey. Jadi dah royak, bila lah gapo yang nak royak gitu, nak suruh kita pegang kalau pendapat dia empat orang ni, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi tu boleh pegang sebab dia generasi salaf. Kalau lama esok tak kena, tak ingat pula salah. Dia gapo salah ingatlah. Tengok bisa dia nakak dah otak dia. 300 tahun sebelum boleh. Pasal apa kita nak sangat salah? Nabi jamin. Mana hadis tadi? Nabi jamin. Nabi jamin sekat 300. Dia tak kata 300, dia kata kurung aku, lepas tu dia mengiringi. Orang faham 300 ke tak? Kurung-kurung 100 tahun. Baik. Jadi bila disebut jumhur ulama, ni. Bila kita mengaji pendapat jumhur ulama, majoriti ni siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Orang gagah dah tu dah. Orang salah belakang. Dia berpendapat tidak diwajibkan zakat ke atas perhiasan yang dipakai dan dipinjam. Pinjam pun tak kena. Bila jadi pakaian, tidak wajib zakat. Walaupun ada hadis tadi. Lega lah sikit kita reti ni. Dengar kau 3 hadis tadi. Berasa seriang kalau cicing sorak pun kena waktu ambil zakat. Betul tak? Siapa yang berpendapat kena waktu ambil zakat walaupun sikit? Imam Malik. Dia pun ada kepala juga. Orang pandai juga. Dulu dia imam masak nombor 1 lagi dia. Imam Malik pula dah. Imam Hanafi betul kata. Dia gini dah. Hanafi dulu, lepas tu Malik, Syafi'i, Hanbali dia sekali. Sebab dia mau 3 ni anak murid tu guru belakang. Ahmad anak murid Syafi'i, Syafi'i anak murid Malik. Dia gila betul. Hanafi ni dulu lagi dia. Baik. Biarlah Imam Hanafinya berpendapat cici sorak apa kena waktu ambil zakat. Siapa dia bermazhab Hanafi? Ni pokok Indian. Pada orang keling tak berapa pakai gelang mah ni, pakai gelang plastik pakai dia. Ni dah. Dia tali begitu dah. Tak ada umah lah mana. Hak pakai juga tu, hak pelaku-pelaku filem Bollywood, hak tidak Islam. Ataupun hak Islam tak percaya kok agama. So tu tak ada buat kira. Orang Melayu kita sini pun belana tak percaya. Jadi demo 3 ni berpendapat bila mah perak dia jadi pakaian tak kena zakat kecuali mazhab Hanafi. Ingat apabila dah. Jadi bila jadi pakaian ni lah ulama berbicara bila sebut pakaian ni lagu mana. Adakah bila sebut pakaian jak daripada sini pah ke botiok, pakai gelang kaki pah ke lutut, sobai pula 80 orang ada tak lisan. Jadi dia kata uruf bila sebut pakaian ni pakaian rolik dipakai. Kita orang ni ada gelas sorak 2, ada cicing sorak 2, hak buat gili begitu dah. Dan sebab itulah negeri-negeri pun sebagaimana hak sebut dulu dia buat sukat tem belakang. Ingat tak? Sukat tem negeri ni kata sekat ni berapa ya berat, ni berapa ya berat. Tapi Kelantan kita ni yang kata tak kira berat-berat lah nak pakai sergo ni pun tak apa. Jadi dia berasa ya dah untuk penting kita kata lagu tu. Tapi kita berasa tak agak kita pelik pada orang. Sebab apa Kelantan pelik pada orang? Tidak pelik.
Terengganu kata sekap, tak ingat dalam banyak negeri kan. Semua 14 negeri wilayah. Kalau campur dengan wilayah berapa negeri weh? 15 ke 14? 14. 13 negeri lain tu semua ada tahap belaka. Hak ni berapa ria berat Terengganu ada, berapa ria berat Perak ada, berapa ria berat Sabah Sarawak ada, berapa ria Kuala Lumpur, Selangor, Johor dah. Kedah Perlis, semua ada hak berapa ria berat. Orang Tino kalau nak pakai buat perhiasan, lebih pada tu kena zakat. Kelantan kita Marison tak ada hak. Dah pelik dah. Hak tu beraih di pasar Siti Khadijah, pakai botiok, pakai gelang. Mujur jadi rakyat Kelantan ni. Kau mana orang? Apa dia? Hak tu berasa tak sedap kita ni. Ginilah. Walaupun Kelantan buat belah tu, kita kena ambil kira juga negeri lain. Apa yang kita pelik pada orang ni. Kira pada patut lah dah. Tersuat lah supaya untuk peraih kota baru lah. Pakai kelas waktu sekarang ni. Taruh kita tu pakai rolik. Taruh kita kata. Kalau kita berasa banyak kan kita kena eceh lah. Wikano. Gitu dah. Ada anak teno 5 orang. Berapa gelar ada 7-8 orang ni. Dia ni 2 orang, 2 orang, 2 orang. Gitu. Tapi bila kata dia, biar anak boleh pakai sungguh lah. Giling anak. Jangan tipu pula. Ada gitu dah. Macam gua saya nak banyak di rumah. Dia tak ada anak teno. Ada anak teno? Ada. Faham tak? Okey, situ. Mereka berdalilkan hadis-hadis yang mengkhususkan kewajipan zakat emas dan perak apabila mencapai nisabnya. Antaranya termasuk hadis 568 dan 574 sebelum ini. Ni Imam Pak Mazhab. Dia kata tak kena kalau dah jadi pakaian. Hadis-hadis ini mengkhususkan hadis-hadis umum yang telah menyatakan sebelum ini. Apatah lagi terdapat kalangan ulama hadis yang mempertikaikan status hadis 582, 53, 84. Baik. Hak kita baca tadi, 3 hadis yang orang hadis mula-mula tu dia kata orang Tino tu mari nganuk Tino dia, Nabi tengok ada gelar di anak tino dia, Nabi tanya keluar zakat ke tak? Dia kata tak lagi, dia kata mu nak masuk neraka kok. Dia pun capuk tu. Hadis yang nombor pula Aisyah pula. Dia tanya Nabi kena ke tak? Dia tunjuk gelar dia kan, hadis nombor 2 tadi. Nabi kata kena. Lepas tu Ummu Salamah pula tanya, pakai perak. Nabi kata kena. Dia kata 3 hadis ni, status kedudukan hadis ni, 3 imam kata tidak berapa sahih. Walaupun ada ulama kata sahih. Situ je yang menyebabkan, bukan kata dia tak terima hadis tu tidak kuat berbanding dengan hadis hak kata boleh mah tak ni tak kena keluar zakat bila sudah jadi pakaian perhiasan. Faham? Itulah cara ulama-ulama. Sebab itulah bila dia kata gini ya. Orang ni bila kita sebut hadis ni dia kata bila kita mengaji hadis ni tak pakai ulama. Ini tidak ulama lagi. Sebab kalau kita baca hadis bodoh-bodoh kita tadi, kita jatuh hukum dah. Baca hadis 3 hadis tadi, orang tengok cici sorak bukan orang terbit zakat. Tak? Tapi apa kita tak pakai hadis tadi? Kita pakai ulama. Pakai ulama mazhab apa ni, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad. Jadi dia mungkin kata apa ni nak ngaji hadis tak si pakai ulama. Rupa-rupanya ulama-ulama dia tu lebak kapur. Lagu tu. Dia tak kira dulu ke dia. Hadis dia hak disebut dah dulu. Hak ni hak ke dia tak kira dulu ke dia belaga sama-sama hadis tengok mana kuat. Dia tidak sebut kalau masuk dia royak masuk. Di nasah dia royak nasah tadi dia kata ulama bila dia tengok hadis tu bercanggah, dia tengok mana kuat. Pasal nak tanya Nabi mati dah. Nabi tak ada dah. Gitu dah. Antara ulama yang mempertikaikan hadis ini dhaif. Dia kata hadis 3 tadi.
Hak orang tino, hak Nabi tengok orang tino bawa anak tino dia ke apa semua kali dah. Imam Tirmizi dan An-Nasa'i dan ada lagi ulama-ulama lain. Dia kata hadis tadi dhaif. Apa dia? Jadi kita ambil kesimpulan yang ini, apa dia? Pakaian emas dan perak bila sudah jadi pakaian tidak dikenakan zakat. Kita setuju situ. Tapi kita tak berapa setuju hak Kelantan tu royak tanpa hak. Mana tak ada. Tapi kalau siapa dia nak setuju tak apa, kita sana ketuk peti kita. Cikgu rasa tak? Tapi kita nak, kalau nak jaga kita tak padan-padan lah. Jangan duduk banyak sangat. Mahal kata tu. Ada setengah tu jual lah. Buat muka lain kata pitih tu. Duduk berkursi tu pitih. Dah. Jual kalau tengok banyak tu kan. Ada dia disebut ni saya tak ingat dah 50 miskal dia panggil. Berapa riak dia naik turun. Dia ada CP dia. Tapi bila hak pakaian tu negeri-negeri dia buat ada hak pakaian. Yang dijadikan pakaian sebanyak ni je. Berapa riak berat. Kita Kelantan je, tak ada hak. Tiada urf dia panggil. Dah jadi dua dulu. Selain itu mereka mengkiaskan dengan semua jenis harta yang digunakan untuk tujuan kepentingan pribadi seperti rumah, kereta, perabot, pakaian dan sebagainya, termasuk lembu bekerja dan haiwan ternak lain, sekalipun telah mencukupi nisab nahau, maka harta tersebut tidak perlu dikeluarkan zakat. Gini, selain daripada hadis kuah mana lemah tu, dia banding pula ni. Siapa dia tadi? Imam tiga mazhab tadi. Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad tadi. Dia kata dia jadi pakaian ni, mah kalau tidak pakaian, mah perak ni kena keluar zakat atau bahasa itu dah. Tapi bila sudah jadi pakaian, kita guna dia kata tak keluar zakat. Berdalil ke apa? Lagi dia kata rumah lagi mahal pada bagian mah bila dah jadi rumah. Dia tak jadi pitih, tak kena keluar zakat dia kata. Kereta 200-300 ribu dia kata. Pitih ada berapa puluh ribu kena keluar zakat dah dia kata tak. Dia jadi kereta, jadi rumah tak kena keluar zakat. Begitu juga dengan mah bila jadi pakaian tak kena keluar zakat. Kenapa tak dibanding? So, lembu kurban dia kata, kalau kita perol lembu cukup 30 ekor, kena keluar zakat. Biri, kambing 40 ekor lah. Tapi dia kata lembu kurban ni kalau buat gala tak kena buat zakat, tak kena keluar zakat. Hak kena keluar zakat ni kita perol nak jual daging, nak jual lembu daging. Betul tak? Tapi kalau kita perol, warna lembu tu ada sampai 40 ekor, semua ni buat gala, hak ni buat pengwahai, macam ni dulu lalu ni tak ada buat traktor dah. Hak 15 ekor ni buat gala, hak ni buat pengwahai. Jadi semua lembu dia kubah dia tak kena waktu bagi zakat. Pasal apa? Kerana untuk bekerja. Dia kata lagu tu jugalah mah. Hak kena keluar zakat kalau duduk saja, 10 lembu duduk saja. Lembu makan tidur. Kalau hak kena keluar zakat ni lembu makan tidur. Tu lah. Kena royak ke lembu-lembu tu. Kalau tak siwi kena waktu bagi zakat kan? Jangan makan tidur, kena buat kerja, kena gala. Nak gala mana ni tak ada. Mula bunyi semua tu cici depan tu dah. Tak ada dalam. Jadi lembu kau buat gala tak kena keluar zakat. Begitu juga dia kata mah kalau jadi pakaian tak kena keluar zakat. Dia orang panggil dia kias itu. Faham tak? Hak tu lah negeri-negeri lain dia buat hak. Dia kira dah kalau dia banyak orang kamu tak ada bakal. Nah. Hak kita heran Kelantan kita ni buat tak ada hak. Mana kan? Siapa nak tegur mengutuk peraih nak royak ketuk peti dia aku setuju untuk peti lagu tu. Tak serubuh-rubuh lah untuk peti bakal lagu tu semua lah. Entahlah. Dia pun setuju untuk peti buat lagu tu. Boleh faham tak? Ada orang kata boleh faham tak? Kelantan kita ni nak pakaian sogoning pun tak apa. Dia ada gelar dia sogoning kan?
Segun ni berah 5 kilo. Ipu-ipu gelang saja. Kena keluar zakat tak kena apa-apa. Dia pakar belakang. Tapi negeri lain dia pakar bila untuk dia nak pakar. Dia kira deng gili berapa orang. Negeri lain dia buat hak. Terengganu, Kedah, Perak, Perlis, Johor, Sabah, Sarawak semua buat belakang. Kita je tidak buat. Dia bagi mak dah. Kita tahu kalau yang dia hari pakar. Siapa dia? Bagi mak dah kalau yang dia hari pakar. Betul. Dia ada sudah ada yang teknik. Dia apa ni nak apa? Dia ada dia bayar mak dia. Dia pakar. Dia kalau ada dia dia buat boleh orang jatuh jangan pakar. Di orang jatuh dia simpan mah boleh. Tapi dia jangan pakar. Dia ada barang mah. Orang jatuh ni dia ada mah. Baik. Dia simpan. Dia beli mah jokong kata tak? Dia simpan. Boleh tapi kena keluar zakat. Setiap-tiap tahun kena tobik zakat. Kalau dia pakar haram lagi. Dia nak pakar tak dia dah belajar zakat kuan. Dia pakar tu tak sah. Tidak salah. Orang jantan dia kaya. Dia boleh simpan mah. Yang disebut dalam ayat tadi, orang yang menyimpan mah yang tidak keluar zakat, hak tu lah hak masuk neraka. Dia ada mah banyak dia. Dia ada pitih, dia beli mah kerana dia nak jual kan, mah pula mahal kan. Dia beli, tak ada masalah boleh dari bilik dia. Tapi dia kena keluar zakat, cukup setahun kena keluar zakat. Tapi kalau dia ambil, dia pakar, haram lah. Hak boleh pakar siapa dia? Bini dia boleh. Gitu. Okey? Faham tak? Hal ini merupakan rukhsah atau kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Tapi perok tak apa kejahatan. Kejahatan cik. Kejahatan so perok. Dia mah dengan perok ni sama-sama penuh keluar zakat. Perok ni orang Tino boleh buat pakaian, orang jantan boleh buat pakaian. Mah ni orang Tino je boleh buat pakaian, orang jantan tak boleh. Dia. Kalau buat pinggan makuk, perok pun haram. Orang Tino, jangan ingat orang Tino ni boleh pakai gelam mah, dia pergi buat gelah mah. Tak boleh. Hak tu dalam bab pinggan makuk, dalam bab bekah, tu haram belakang. Yang bolehnya pakai yang ada tubuh dia je. Gelang, suban, cicing, rata, gelang kaki. Hak tu ya boleh. Dia kata ada piti banyak, puah ada pakai kita, nak pergi buat gelah ngemah, tak boleh. Perok pun tak boleh. Kalau Sadu tu tak sedap. Kalau sadu perok saja pun tak boleh. Mah juga. Kalau mah tiru yang tak apa. Well. Oleh itu semua harta kekayaan yang dimiliki untuk kegunaan dan keperluan peribadi tidak dikenakan zakat pakaian tadi. Sebaliknya ketentuan dan tentang sesuatu yang dimiliki atau kekayaan yang wajib dizakatkan ialah pemilikan harta itu dikembangkan dengan sengaja dan ada potensi untuk berkembang. Ini saja. Bunyi loceng tadi. Panjang lagi nak bincang ni. Sekat tu dulu.